Sarawak kini muncul sebagai negeri yang semakin berkembang pesat, progresif dalam pelbagai aspek, baik dari segi pembangunan, ekonomi serta rakyatnya. Semua ini hasil kebijaksanaan dan keberanian pemimpin terdahulu dan kini dalam membawa agenda-agenda pembangunan demi masa depan rakyat negeri ini. Di bawah teraju pemimpin terkini, Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, Sarawak terus berevolusi dan bergerak pantas dalam memperkenalkan dasar ekonomi baharu. Sejak mengambil alih tampuk pentadbiran pada 2017, Datuk Petinggi Abang Zohari telah memperkenalkan ekonomi digital dalam usahanya mentransformasi minda rakyat dan ekonomi negeri ini. Walaupun sukar diterima rakyat pada awalnya, namun dasar Datuk Petinggi Abang Zohari mula terbukti apabila dunia dilanda wabak COVID-19 sejak 2019 yang mana masyarakat mahu tidak mahu terpaksa beralih kepada penggunaan digital untuk meneruskan kehidupan seharian yang terkurung akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Semasa COVID-19 melanda, Kerajaan Sarawak juga telah membelanjakan RM6.7 bilion untuk melaksanakan pakej Bantuan Khas Sarawak Ku Sayang atau BKSS 1.0 hingga 9.0 demi untuk memastikan kelangsungan hidup rakyat. Ini merupakan bantuan yang inklusif untuk semua rakyat negeri ini, melibatkan pelbagai kumpulan pendapatan, individu dan perniagaan. Berdasarkan rekod, belum ada lagi negeri dalam Malaysia yang sanggup berbelanja sebanyak itu demi untuk membantu rakyatnya yang menderita akibat COVID-19. Pada Mac 2020, Kerajaan Sarawak di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti telah memperkenalkan Kenyalang Gold Card KGC bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kebajikan warga emas. Pelbagai manfaat dinikmati pemegang KGC antara lain diskaun dan rebat untuk beberapa perkhidmatan serta barang keperluan warga emas di Sarawak, selain layak mendapat bantuan ihsan kematian BIK berjumlah RM3,000. Terbaru, kelebihan KGC ini dipanjangkan lagi dengan pemegangnya dapat melakukan saringan kesihatan yang mana kos ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak. Bukan itu sahaja, Kerajaan Sarawak turut memperkenalkan bantuan ibu bersalin sebanyak RM450 dan Endowment Fund Sarawak EFS yang mana setiap bayi yang lahir di Sarawak akan mendapat RM1,000. Kerajaan Sarawak juga prihatin dengan suara rakyatnya yang mahu memiliki kediaman sendiri. Ke arah itu, Kerajaan Sarawak telah memperkenalkan pemberian deposit sebanyak RM10,000 untuk mereka membeli rumah pertama. Bagi membantu keluarga berpendapatan rendah memiliki kediaman sendiri, Perbadanan Kemajuan Perumahan HDC di bawah Rumah Spektra Permata di bawah Rancangan Malaysia ke-12 menyasarkan untuk membina 2,391 unit rumah mampu milik di negeri ini dengan harga jualan antara RM90,000 hingga RM160,000 dari 2021 hingga 2025. Dalam memastikan kawasan luar bandar tidak ketinggalan dari arus pemodenan, Kerajaan Sarawak mengambil langkah berani dengan menanggung pembinaan campatan-campatan walaupun kosnya mencecah bilion ringgit. Dengan penglibatan dalam ekonomi hijau pula, masa depan Sarawak semakin cerah dan berpotensi mencapai visi muncul negeri maju pada 2030. Kerajaan Sarawak telah memperkenalkan strategi pembangunan pasca COVID-19 VCDS 2030 iaitu Pelan Induk Pemulihan Ekonomi 10 tahun yang memberi tumpuan kepada peralihan strategik daripada fasa pemulihan ke arah reformasi ekonomi jangka panjang. Pelaksanaan PCDS 2030 telah menarik perhatian dunia kerana ia mengandungi 11 daripada 17 teras matlamat pembangunan mampan SDG. Melalui strategi ini, Premier Sarawak tegas menyatakan bahawa tiada pihak yang akan dipinggirkan dengan tujuan utamanya menjaga kesejahteraan sosial rakyat termasuk kebajikan warga emas. Pada Julai 2023, Ahli Ekonomi Bank Dunia telah mengumumkan Sarawak kini muncul sebagai negeri keempat dalam Malaysia dengan pendapatan yang tinggi. Pengiktirafan ini membuktikan dasar dan inisiatif yang dibawa oleh Premier Sarawak berjaya dalam mengangkat status ekonomi negeri ini. Penerokaan dalam ekonomi hidrogen, penyimpanan karbon serta bahan api penerbangan mampan atau SAF bakal menjadi sumber ekonomi Sarawak yang menjanjikan pendapatan lumayan. Pada 5 Ogos 2023, rakyat Sarawak telah menyaksikan detik bersejarah apabila prototipe sistem transit aliran autonomi ART telah tiba dari China untuk menjalani ujian.
Apabila bermula pada 2025 kelak, sistem pengangkutan ini akan merubah sepenuhnya landscape pengangkutan di Sarawak menjadi lebih moden, cekap dan teratur, seterusnya meletakkan Sarawak dalam peta pelancongan dunia. Usaha Sarawak tidak terhenti setakat itu apabila negeri bertuah ini mencatat sejarah tersendiri dengan berjaya menerbangkan pesawat Airbus menggunakan bahan api daripada microalga, bahan api buatan Sarawak, sejauh 1,286 km dari Kuching ke Langkawi. Lebih manis pesawat Air Baltic A220-300 itu dinaiki sendiri oleh Premier Sarawak bersama delegasi Kerajaan Sarawak. Berdasarkan senario ini, Sarawak jelas sudah berada di hadapan, bukan sahaja berbanding negeri lain, malah menjangkau langkah Kerajaan Persekutuan. Dengan pemikiran strategik dan keberanian dalam menghadapi cabaran ekonomi masa kini, Datuk Petinggi Abang Zohari juga mewujudkan kehadiran Sarawak di peringkat global sekaligus memperkukuhkan kedudukan negeri ini di persada antarabangsa. Buktinya, beliau bukan sahaja menjadi simbol harapan dan aspirasi rakyat Sarawak, malah menjadi contoh inspirasi kepada pemimpin di seluruh dunia. Sehubungan itu, Datuk Petinggi Abang Zohari mengadakan lawatan kerja rasmi ke beberapa negara terkemuka di dunia bagi mengukuhkan hubungan diplomatik serta mendedahkan peluang pelaburan Sarawak. Pada Ogos 2023, beliau telah mengetuai delegasi Kerajaan Sarawak ke Eropah dengan memulakan lawatan ke Sweden bagi mengadakan libat urus bersama pihak berkuasa tenaga dan pengendali kuasa di situ, selain melakukan lawatan penanda aras ke pejabat Ombudsman Parlimen Sweden untuk berkongsi pengalaman sekaligus melihat pelaksanaan perundangan Ombudsman di negara itu yang telah wujud ratusan tahun lalu. Kerajaan Sarawak telah menjalin kerjasama strategik dengan Kerajaan Sweden dalam menguruskan sistem sisa buangan kepada tenaga WTE negeri ini. Susulan negara tersebut berjaya membuktikan kejayaan dasar pengurusan sisa pepejalnya dalam penjenaan tenaga berbanding negara-negara Eropah lain. Di samping itu, Sweden dipilih menjadi rakan kongsi penanda aras kerana terkenal dengan legasi yang terhormat dalam menegakkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, ketulusan dan accountability. Ini berdasarkan hasrat Kerajaan Sarawak untuk memperkasa peranan serta fungsi Ombudsman menerusi penggubalan Ordinan Ombudsman Sarawak dengan menjadikan Sweden sebagai model. Menurut Premier Sarawak, mencontohi institusi Ombudsman Sweden adalah langkah tepat untuk diikuti ke arah menubuhkan Ombudsman Sarawak sebagai jentera kerajaan negeri yang memenuhi keperluan sistem, budaya dan amalan tempatan sekaligus memastikan tadbir urus yang baik, telus dan berintegriti. Menerusi lawatan tersebut, Datuk Petinggi Abang Zohari turut tertarik dengan sistem grid elektrik rentas sempadan di situ yang mengekspor tenaga ke negara-negara lain sama seperti Sarawak yang juga memiliki potensi keupayaan seumpamanya dengan mengekspor tenaga elektrik ke negara jiran seperti ke Kalimantan, Indonesia. Lawatan rasmi delegasi Kerajaan Sarawak diteruskan ke Norway dengan tujuan mendapatkan maklumat tentang pengendalian kemudahan, penangkapan dan penyimpanan karbon CCS serta hidrogen di Bergen. Premier Sarawak telah mengetuai pertemuan bersama pegawai Kementerian Petroleum dan Tenaga Norway serta perbincangan bersama pemain industri di CCS Northern Light mengenai inisiatif CCS, pelepasan sifar bersih dan penyah karbonan di samping meninjau teknologi dan fasiliti yang diguna untuk melaksanakan CCS dalam skala yang besar. Hal yang demikian kerana Sarawak kini berada di barisan hadapan perniagaan CCS di rantau Asia dengan industri di Korea telah memberikan komitmen untuk menyimpan karbon yang ditangkap di kawasan bekas telaga minyak di pesisir negeri ini. Menerusi lawatan itu, delegasi Sarawak telah mendapat banyak pengetahuan dan manfaat dalam memajukan lagi aktiviti CCS di negeri ini. Untuk rekod, lawatan pertama Premier Sarawak ke Norway adalah pada sekitar Mei 2022 bagi mengkaji pencen serta dana kekayaan berdaulat milik negara berkenaan yang mana telah membuahkan hasil dari segi pembentukan dana kekayaan berdaulat masa depan Sarawak SWFF. Buktinya, dana kekayaan negeri sudah cukup bersedia untuk beroperasi selewat-lewatnya pada Januari tahun ini. Sementara itu, pada Oktober 2023, Premier Sarawak telah memperkukuhkan hubungan antara Sarawak dan Indonesia melalui kerjasama dalam bidang kebudayaan, pelancongan dan perdagangan semasa menghadiri forum dialog bersama pemimpin utama ASEAN. Seterusnya, diberi penghormatan untuk menyampaikan ucap tama dalam Kongres Tenaga Hidro Dunia 2023 di Pusat Konvensyen Nusa Dua Bali. Di pusat yang sama juga menyaksikan Premier Sarawak dianugerahkan gelaran Fellow Kehormat
dalam persidangan Persekutuan Pertubuhan Kejuruteraan ASEAN ke-41 pada November 2023 yang mana penghargaan khusus ini dihaskan secara terpilih untuk individu terkemuka yang telah menunjukkan sumbangan luar biasa kepada profesion kejuruteraan, kemajuan institusi dan yang berkaitan. Manakala di Dubai, Datuk Petinggi Abang Zohari telah menjadikan Sarawak sebagai tumpuan dengan mempromosikan pelbagai inisiatif pintar dan lestari yang sedang dilaksana di negeri ini, termasuk mengenai empangan hidro, tenaga solar dan alga untuk SAF yang sekaligus mengiktiraf Sarawak sebagai negatif karbon. Sehubungan itu, sebuah jawatan kuasa melibatkan Petroleum Sarawak Berhad Petros dan Sarawak Energy Berhad SEB ditubuhkan untuk bekerjasama dengan syarikat pelaburan Munadala di Dubai, Emiria Arab Bersatu UAE dan syarikat tenaga masa depan Abu Dhabi Masdar menerusi pemeteraian perjanjian persefahaman MOU untuk meneroka lebih lanjut tenaga hijau dan tenaga boleh diperbaharui di Sarawak. Semua ini dicapai dalam persidangan perubahan iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai perubahan iklim UNFCCC sempena persidangan ke-28 pelbagai pihak COP28 di situ pada Disember 2023. Premier Sarawak turut mengetuai delegasi Sarawak ke mesyuarat dengan Mubadala Investment Company sebagai sebahagian daripada misi pelaburan Sarawak ke UAE sempena COP28. Mesyuarat berprofil tinggi itu menyentuh berkenaan perkongsian strategik antara kedua-dua pihak dengan meningkatkan kehadiran Sarawak dalam aspek huluan, pertengahan dan hiliran industri minyak serta gas dunia selain komitmen Sarawak terhadap amalan lestari selaras dengan Artikel 6 Perjanjian Paris. Lawatan kerja rasmi ke luar negara pada 2023 diakhiri di London yang mana Datuk Petinggi Abang Zohari mengetuai delegasi kerajaan Sarawak dalam program Mintref Connect at London 2023 bagi menjalinkan hubungan dan rangkaian kerjasama di antara usahawan dari Sarawak dengan bakal rakan kongsi dan pelabur dari seluruh dunia. Beliau turut berkesempatan mengadakan pertemuan dengan pegawai atasan Shell di ibu pejabat syarikat multinasional berkenaan di ibu negara itu di samping menghadiri mesyuarat bersama pihak British Petroleum BP yang dikatakan berminat untuk bekerjasama dengan Sarawak dalam pembangunan potensi industri pemerangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS disusuli mesyuarat dengan Hembro Perks di United Kingdom. Baru 2024 yang menandakan hampir 7 tahun kepimpinan Datuk Petinggi Abang Zohari menyaksikan beberapa pencapaian baharu bumi bertuah ini yang terus membawa kebanggaan kepada rakyatnya. Antaranya iaitu tiang Ibu Pertiwi setinggi 99 meter dimasukkan ke dalam Malaysia Book of Records sebagai tiang bendera tertinggi di Asia Tenggara. Tiang yang mengibarkan bendera kebanggaan bumi Kenyalang itu dibina sempena ulang tahun kemerdekaan Sarawak ke-60 dan menjadi daya tarikan baharu di Sarawak. Selain itu, kabar gembira juga buat Sarawak apabila bakal mengambil alih pentadbiran Pelabuhan Bintulu pada Jun depan yang mana kesepakatan bagi memuktamadkan penyerahan itu telah dicapai pada mesyuarat jawatan kuasa bersama Persekutuan Negeri baru-baru ini. Ia susulan pengumuman Premier Sarawak yang menyatakan bahawa Kerajaan Sarawak berhasrat untuk mengubah pelabuhan tersebut menjadi hub pengangkutan di Asia Pasifik. Tidak hanya itu, Kerajaan Sarawak juga telah bersetuju mengambil alih Maswing, anak syarikat Malaysia Airline Berhad untuk dijenamakan semula sebagai syarikat penerbangan butik milik kerajaan bagi menyediakan infrastruktur yang baik kepada rakyat negeri ini. Syarikat penerbangan yang dikendalikan oleh Hornbill Skyways Sdn Berhad ini menyasarkan penerbangan pertamanya pada suku kedua atau ketiga tahun ini setelah proses penilaian wajar dan perundingan untuk membeli saham dalam Maswing dimuktamadkan. Komitmen berterusan Kerajaan Sarawak di bawah pimpinan Datuk Petinggi Abang Zohari dengan sokongan padu rakyatnya juga nescaya akan menjadikan Sarawak sebagai negeri contoh yang maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030. Premier Sarawak pacu evolusi dan transformasi ke arah era baharu bumi Kenyalang.